Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 19 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 3.66 juta ringgit bagi membantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu dalam memerangi penularan COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau telah dimaklumkan oleh JPBB Bintulu mengenai pelaksanaan surveillance atau pengawasan untuk mengekang penularan COVID-19 di bahagian tersebut. Beliau menambah beberapa langkah telah diambil bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Bintulu. Di mana kita sedia maklum bahawa dalam masa 2 bulan yang lepas, angka agak membimbangkan. Tetapi dengan adanya beberapa langkah yang dibuat oleh pihak Jawatankuasa, kita dapat sedikit sebanyak kontrol angka yang terlibat di bahagian Bintulu ini. Dan hari ini pun kita mendapati bahawa COVID-19 di Bintulu positif ialah sebanyak 44 sahaja. Dan sudah tentu ini disebabkan oleh intervention di mana kita telah menguatkuasakan SOP yang agak ketat dan juga kawasan-kawasan yang telah diperketatkan. Maka numbernya telah menurun. Beliau berkata demikian pada sidang media taklimat khas COVID-19 di Bintulu pada Rabu. Selain itu, beliau menyeru ketua kaum dan tuai rumah untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang akan dilaksanakan pada Hari Gawai Dayak yang akan datang. Di mana kita sedia maklum bahawa dalam masa 2 bulan yang lepas, angka agak membimbangkan. Tetapi dengan adanya beberapa langkah yang dibuat oleh pihak Jawatankuasa, kita dapat sedikit sebanyak kontrol angka yang terlibat di bahagian Bintulu ini. Dan hari ini pun kita mendapati bahawa COVID-19 di Bintulu positif ialah sebanyak 44 sahaja. Dan sudah tentu ini disebabkan oleh intervention di mana kita telah menguatkuasakan SOP yang agak ketat dan juga kawasan-kawasan yang telah diperketatkan. Maka numbernya telah menurun. Selain itu, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan 5 juta ringgit bagi kelengkapan yang diperlukan oleh Jabatan Kesihatan Bahagian Bintulu. Dalam sidang media yang sama, Ketua Menteri juga memberitahu bahawa kerajaan negeri akan mengambil langkah gazet hospital swasta untuk melaksanakan pemberian vaksin terutamanya di kawasan bandar. Iaitu hospital swasta yang digazet untuk memberikan suntikan vaksin kepada orang ramai, especially urban area yang berkenaan suntikan vaksin. Ini akan mempercepatkan suntikan kepada mereka yang memerlukan. Tambahnya lagi, syarikat-syarikat yang ingin memberi suntikan vaksin kepada kaki tangannya juga boleh berhubung dengan hospital yang telah diluluskan. Syarikat-syarikat mereka juga hendak memberikan vaksin kepada pekerja mereka, bermakna pihak syarikat korporat boleh berhubung dengan hospital yang telah diluluskan dan hospital ini akan memberi vaksin kepada kaki tangan syarikat tersebut, termasuklah syarikat industri dan juga plantation. But they have to organize themselves. And then vaccine is free from the state government. Perhaps they only pay for the services rendered by the private hospital. Selain itu, Kerajaan Negeri Sarawak bersetuju untuk mewujudkan interim building dan menambah jumlah katil di Hospital Bintulu. Berita seterusnya, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cawangan Miri telah menyerahkan sebanyak 1,800 botol cecair pembersih tangan kepada beberapa agensi kerajaan di Miri pada Selasa.
Penyerahan sumbangan itu telah disempurnakan oleh Naib Pengerusi Pertama PBSM Miri yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin kepada wakil setiap agensi kerajaan terlibat. Berikut merupakan agensi-agensi kerajaan yang menerima sumbangan tersebut. Berikut pula, penduduk di Kampung Lintang Baru kini dapat memanfaatkan kemudahan sebuah dewan yang sudah siap dinaik taraf sepenuhnya. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Siagah Wiin berkata, projek bagi menaik taraf Dewan Kampung itu merupakan projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020 yang menelan kos sebanyak RM80,000. Siaplah, sudah siap. Dewan itu sudah dibentukkan 2 kali, 2-3 kali kah? Tapi yang besar 2 kali lah. Dari dulu ada juga mengkonvensi silap, semuanya kosnya dah lebih setengah juta kali. Lebih setengah juta kan. Jadi yang untuk dewan tu lah. Kami agak-agak kali itu ada puas hati juga lihat sebabnya agak terang sikit lah. Dan gunanya juga untuk perdebatan masa banjir. Gunanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyaksikan penyerahan projek tersebut pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Roland Siagah juga telah menyaksikan penyerahan tapak projek bagi membina padang futsal kampung berkenaan. Projek membina padang futsal kampung tersebut juga merupakan projek RTP bagi tahun 2020 yang bernilai RM200,000 yang dijangka siap Oktober 2021. Sementara itu, Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak dan Saberkas Cawangan Balingian tampil dengan menyumbang bantuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Lintang Balingian dan Kampung Metading Kecil Balingian yang berlaku baru-baru ini. Sumbangan berupa wang tunai itu diserahkan sendiri oleh Adun Balingian merangkap Pengerusi Persatuan Melanau Mukah Abdul Yaakob RB pada Selasa. Semasa ditemu buat UKAS, Abdul Yaakob yang juga Pengerusi Saberkas Cawangan Balingian berharap sumbangan dari 2 badan bukan kerajaan NGO tersebut dapat meringankan beban ditanggung mangsa terbabit. Alhamdulillah, hari ini kita dapat memberi sumbangan daripada Persatuan Melanau Sarawak dan Saberkas Cawangan Balingian yang merangkumi di Kampung Lintang, iaitu 3 buah rumah yang ranap dan 2 buah rumah yang sebahagiannya ranap. Jadi di sini untuk Kampung Metading Kecil, rumah KK sendiri telah ranap seperti apa yang kita lihat di belakang kita. Jadi dengan sumbangan daripada 2 NGO ini, kita berharap ia dapat meringankan bebangan mangsa kebakaran ini. Sementara itu, mangsa kebakaran di Kampung Lintang Balingian Mahda Ahmad Sunik merakamkan penghargaan ke atas Abdul Yaakob dan pihak pejabat daerah Mukah atas keprihatinan terhadap nasib mereka. Bagi pihak Melo mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian YB dan juga bagi pejabat daerah. Seorang lagi mangsa di Kampung Metading Kecil Balingian, Jawiyah Jelihi, juga berterima kasih di atas sumbangan berkenaan. Terima kasih juga lah kalau duduk sumbangan Melo di Ina kebakaran tu lah. Terima kasih juga kalau lah. Kebakaran berlaku di Kampung Lintang Balingian pada 12 Mei lepas meranapkan 3 rumah dan merosakkan 2 rumah lain. Manakala kebakaran berlaku di Kampung Metading Kecil Mukah pada 17 Mei turut memusnahkan sepenuhnya sebuah rumah. Di Meradong pula, adunnya Datuk Ding Kuang Hing melahirkan kekecewaan selepas peratusan penduduk Meradong mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 masih lagi rendah. Mengulas mengenai isu itu, ujarnya majoriti penerima yang hadir semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di Mintangau pada Selasa adalah mereka yang datang dari luar daerah Meradong. Ini PBB Meradong mesti bagi chance untuk orang di daerah Meradong. Kalau if we cannot get 100% from Meradong, at least we campur-campur, some dari outstation, some
dari Meradong. Unfortunately, sampai sekarang tak berapa resipien dari daerah Meradong. Kalau kali pertama kita boleh cakap ini kesilapan My Sejahtera or whatever. Tapi kalau kali kedua, kali ketiga masih sama, there must be something wrong lah. Datuk Ding menambah di bahagian Sarike, jumlah pendaftaran untuk penerima di daerah Meradong adalah lebih tinggi, iaitu sekitar 91% dengan sekitar 9,000 mendaftar melalui My Sejahtera, manakala 9,000 lagi secara manual. Ujarnya, beliau telah mengemukakan masalah itu kepada pihak bertanggungjawab dan berharap jumlah penerima vaksin dari daerah Meradong akan bertambah. Tegasnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pihak berkaitan perlu meneliti semula senarai penerima dengan kadar segera untuk mengelakkan isu tidak puas hati di kalangan penduduk Meradong. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.